Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik, dan saat ini kita masih berkekalan istiqamah dalam melangsungkan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat serta malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu dan mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyambung pengajian tafsir kita. Kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Maksudnya, dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Mereka itulah orang-orang yang akan memperolehi bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan. Dan Allah amat cepat hitungannya. Dan sebutlah kamu akan Allah, yakni dengan takbir semasa mengerjakan haji, dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang bersegera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang melambatkan, yakni meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi ke atas apa yang ada dalam hatinya, padahal dia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhannya kepada kamu. Surah Al-Baqarah
ayat 201 hingga ayat 204. Ayat yang kita baca pada pagi yang berbahagia ini adalah merupakan rentetan daripada ayat yang lepas, yakni ayat 200, yang masih menceritakan mengenai manasikul hajj, berkenaan dengan peribadatan ibadat haji, yang merangkumi padanya pelbagai perkara yang telah pun kita huraikan pada sesi-sesi yang lepas, berkenaan dengan konsep dan prinsipnya, dan juga mengenai watak-watak orang-orang ataupun golongan yang ada berkepentingan dunia ataupun berkepentingan akhirat. Termasuklah pada ayat 200 yang Allah Subhanahu wa taala dedahkan, yang kita baca pada minggu yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menegur sikap orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Arab yang masih berpegang dengan amalan jahiliah dan juga pegangan jahiliah mereka. Iaitulah apabila mereka telah menyelesaikan ibadat haji, mereka ini menyebut-nyebut jasa datuk nenek moyang mereka yang telah berjasa dalam perkara manasikul hajj, yang telah kita ceritakan. Kabilah ini telah menyebut-nyebut tok nenek moyang mereka buat wakaf contohnya. Tok nenek moyang mereka ada yang memberi minum kepada para jemaah haji. Ada tok nenek moyang mereka yang buat perkara-perkara yang bersifat kebajikan. Namun kesemuanya itu bertujuan untuk mereka membangga-banggakan apa yang telah dilakukan oleh tok nenek moyang mereka, agar mereka tumpang syafaat dapat pujian manusia, dapat mereka kelebihan untuk disanjungi dan dihormati. Itu sikap perangai jahiliah yang ada pada zaman tersebut, di kalangan bangsa Arab khususnya. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut fazkurullaha kazikrikum, hendaklah kamu menyebut Allah lebih banyak daripada kamu menyebut jasa tok nenek moyang kamu. Ini bentuk teguran yang Allah nak baiki sikap dan perangai bangsa Arab yang masih bawa perangai jahiliah mereka, walaupun mereka sudah pun mengecapi Islam. Namun begitulah zaman kita juga, ramai yang bergelar Muslim, tetapi perangai jahiliah tu tetap ada lagi. Masih kedapatan perangai dan PA-nya perbuatan seperti orang jahil, seperti orang yang tidak beragama. Maka begitulah panduan dan ukurannya kepada kita. Bahkan Allah Ta'ala menyifatkan bagaimana orang-orang yang demikian, mereka hanya bertujuan duniawi, sehinggalah mereka berdoa pun minta bahagian dunia saja. Ini kita flashback balik ataupun kita ulang kaji sikit ayat yang lepas, supaya mudah kita masuk ayat yang kita baca sebentar tadi. Sehingga Allah Ta'ala menyebut faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka yang bersifat kehendak mereka kepada dunia semata-mata, sehingga kan mereka berdoa kepada Allah pun minta bahagian dunia saja. Tak ada mereka ingat untuk kebaikan dan bahagian mereka hari akhirat. Allah Ta'ala sebut pada ayat 200, sehingga mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Orang ini hanya diberikan kebaikan dunia sahaja, tiada untuk mereka bahagian akhirat. Yang ini erti kata lain, pahala yang dituntut untuk mereka mencarinya di atas muka bumi ini, mereka tidak persiapkan, mereka tidak sediakan, mereka tidak ada usaha untuk itu. Maka sebab itulah dalam perkara ini Nabi telah pun mengajar kita dengan lebih lanjut dalam bab perkara niat. Dalam hadis yang dibahaskan dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 40, Imam Nawawi sebut berapa mula-mula sekali bab niat dulu. Nabi hurai bab niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi bersabda,
dengan menyatakan bahawa sesungguhnya innamal a'mal, sesungguhnya setiap amalan perbuatan itu dimulakan dengan niat, dan setiap amalan itu dinilai berdasarkan niatnya. Barang siapa yang niat berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dapatlah ia niat tersebut kerana Allah dan Rasul. Yakni erti kata lain, dapatlah pahalanya, dapatlah ganjarannya, dapatlah kebaikannya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun perempuan yang ingin dikahwininya, maka dapatlah bahagian apa yang diniatkan itu. Maknanya dia hanya dapat bahagian kerana dunia dan perempuan yang ingin dikahwininya itu. Adapun bahagian akhirat tidak ada. Tidak ada apa-apa persiapan dia yang dinamakan pahala ataupun ganjaran yang nak ditebusnya pada hari akhirat. Maka daripada hadis ini dia berkait dengan kisah peristiwa hijrah seorang sahabat di zaman Nabi SAW, yang mana bila Nabi ajak berhijrah, lalu dia tidak mahu berhijrah pada permulaannya. Tiba-tiba dia tahu ada seorang perempuan yang dia minat, hak dia minat, hak nak dia ngorak, hak dia nak kahwin dengannya, tiba-tiba nak ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Maka dia pun mula berubah niat dia, ikut nak ikut Nabi. Sebab apa? Sebab rapuan tadi, bukan sebab Nabi SAW yang perintahkan, dan bukan sebab Allah perintahkan. Maka sebab itulah wurud hadis ni, sebab tu hadis ni disabdakan oleh Nabi SAW. Namun perkaitan dengan ayat ni ialah bagaimana mereka yang hanya fokus dan tumpukan kehidupan mereka berkehendakkan dunia sahaja, sehingga sampai ke doa pun mempengaruhi mereka. Minta bahagian dunia saja, tak ada mereka minta bahagian untuk kebaikan dan kebahagiaan hari akhirat. Mereka minta bahagian dunia saja. Maka hak jenis ginilah yang Allah Ta'ala menegur sikap mereka, sehingga dalam keadaan manusia menjadikan dunia sebagai perhambaan dan pengabdian kepadanya, sehingga hancur binasa. Bila sejarah kehidupan manusia ini berteraskan kepada tuntutan dunia semata-mata, maka berakhir dengan kebinasaan, berakhir dengan kehancuran. Macam-macam dah pengalaman, termasuk hari ini. Tengok apa yang berlaku di Indonesia pada hari ini, di Jakarta, rusuhan besar-besaran. Semua sebab apa? Sebab tidak ada keseimbangan tuntutan dunia dan akhirat. Naik pemerintah yang hanya nampak bab dunia saja, bab untung dunia saja. Bila nampak bab untung dunia, tak fikir dah kebajikan, tak fikir dah untuk keperluan yang bersifat kemanusiaan. Sehingga mereka bertindak ikut kepada hawa nafsu mereka saja. Kononnya nak baiki ekonomi dengan lebih berkesan, lagilah runcing, lagilah teruk, timbul rusuhan di kalangan rakyat dia. Sebab apa? Undang-undang polisi yang diperkenalkan oleh pemerintah mereka pada hari ini tidak membela nasib kebajikan rakyat. Bahkan lebih memberi kekebalan kepada majikan untuk bersifat dan bertindak lebih kepada tiada kemanusiaan. Tiada cuti gaji, tiada cuti bersalin, tiada cuti kematian. Maknanya tidak ada pampasan. Bila kalau berhenti bekerja tiada pampasan, gaji ikut nak beri je. Maka semuanya itu membawa kepada apa dia? Berkehendakkan dunia, nak mengejar keuntungan semata-mata. Ini kapitalis lagi. Tidak ada peri kemanusiaan. Maka sebab itulah pentingnya apabila kehidupan kita ni berteraskan kepada tuntutan agama, kepada tuntutan Allah dan Rasul. Apa-apa tindakan gerak kerja yang kita lakukan mesti rojok apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh. Maka kalau kita dan itu di Indonesia, kalau negara kita buat lalai dan leka begitu juga, pun boleh berlaku yang sama. Leni pun nampak macam ada juga hak jadi nak mewarisi sifat bongok begitu tu. Kasarlah sikit, beri minta maaf lah. Mula-mula ada stabil molek kita leni nak tangani COVID-19, ada sekelompok ahli politik yang jenis nafsu serakahnya, yang tak sabar-sabar gila nak jadi Perdana Menteri, sampai ke sudah nak jadi Perdana Menteri. Sibuk duduk aruk-aruk juga, nak kumpul majoriti supaya bersama dia, akad dia jadi Perdana Menteri. Ini kerja bodoh belaka ni. Maaflah kasar pagi ni beri.
Sebab apa? Tak tahan dah dengan perangai buruk pokok ni. Mulai ikat tangan ke kejar selana sungai 40 hari 40 malam biar putih selepuk pucak putih itu senang. Tak erti bahasa ni. Orang nak selesai COVID-19, nak selesai kestabilan ekonomi negara, orang nak selesai bab perpecahan masyarakat, tiba-tiba dibuat pusing juga. Kan kalau timbul isytihad darurat kan tak pening kepala kita. Tak susah kita belaka semua. Mulai isytihad darurat pada pokok ni je. Ikat sombaklah penjara. Duduk situ lama. Tak, makan tanggung tak apa, jangan kacau orang lain sudah. Tak. Itu masalah dia. Dia gila seorang tak apa, dia menggilakan orang lain. Ni masalah kita ni. Pas kita gila pening nak mikir macam mana ni tak. Itu masalah dia. Ni sebab ni lah ayat ni lah. Bila mana fikir bab dunia saja. Dia tak fikir bab akhirat. Orang nak fikir dah kalau usia hujung-hujung ni, orang kata kubur kata mari, rumah kata pergi, fikir gak bekalan akhirat banyak sikit. Ni fikir nak jadi ketua. Ingat jadi ketua ni satu kebanggaan ke? Ini amanah. Satu amanah yang akan ditanya oleh Allah. Bukan nak buat lawa-lawa, nak akak jadi ketua, nenggok rasa hebat. Jangan. Kita menanggung amanah Allah ni, nak jawab apa depan Allah. Kalau kita jadi ketua Perdana Menteri, kalau dalam keadaan rakyat dok makan, rakyat susah, siapa kena tanya tu? Dok ketua dulu. Dak pemerintah dulu. Jangan main. Ni ada orang tu gila nak jadi Perdana Menteri. Susah lah. Susah mana. Dia masalah. Dia dengar molek kok. Tapi tak sampai channel saya ni. Kalau dengar, nak sangat biar dia dengar. Biar reti bahasa sikit. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menegur orang-orang Arab jahiliah ni supaya apa dia? Supaya sedar. Supaya bahawa matlamat hidup ni apa dia? Bahawa dunia ni sebagai tempat persinggahan, bukan kekal selama-lamanya dunia ni. Dunia ni tempat persinggahan untuk mempersiapkan bekalan. Cari secukup-cukupnya bekalan amal, pahala yang banyak-banyak supaya dapat tebusnya pada hari akhirat. Itu mesej dia. Sebab itu Allah Ta'ala menyusuli ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Lalu Allah mendedahkan kepada kita, para bangsa Arab ataupun para jemaah haji pada waktu itu, di samping ada golongan yang gilakan dunia, yang cintakan dunia, dalam masa yang sama ada yang berkehendakkan dan berhajat kepada redha Allah, yakni bahagian akhirat yang mereka tidak lupa. Lalu mereka berdoa kepada Allah, dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini telah mengajar ataupun menegur orang-orang Arab yang jahil, yang masih berpegang kepada kehidupan jahiliah mereka, supaya mereka melihat dari sudut tuntutan doa yang betul dan juga gaya kehidupan yang betul. Itulah mesti mereka cakna bagaimana perlunya ada keseimbangan dunia dan akhirat. Tak boleh fikir bab dunia sampai tak balance, sengit sebelah jadi. Dia kena seimbang dunia dan akhirat. Maka sebab itulah Allah Ta'ala mengajar supaya fikir dalam bab akhirat. Di sini juga ada kaitan sebab nuzul ataupun sebab turun ayat ini. Ada beberapa pandangan ulama tafsir berkenaan dengannya. Satu daripadanya menyebut berkenaan dengan kisah ketika Nabi menziarahi seorang sahabat. Tak dinyatakan siapa nama sahabat tersebut. Lalu sahabat itu dalam keadaan sakit yang tenat, yang kuat. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat tadi, apa yang kamu doakan sehingga kamu dalam keadaan begini? Lalu dia beritahu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, seandainya seksaan dan juga tanggungan dosaku ini di hari akhirat menjadikan suatu tanggungan yang berat kepadaku, biarlah aku tanggung awal dulu atas bumi ini sebelum aku mati. Maknanya dia minta begitu dengan Allah Ta'ala. Mafhum daripada hadis tersebut. Lalu Nabi tegur sikap dia.
Nabi tegur perbuatannya. Sesungguhnya tidak sayu gia kamu berdoa demikian. Sebab itu satu permintaan yang berat. Kamu tak tahu akan datang kamu menanggung dosa banyak mana. Kalau kamu minta awal Allah balas atas dunia ni, ni benda ni hak tanggung ni. Gitulah maksud Nabi tadi. Lalu Nabi pun ajar doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini satu sebab nuzul ayat. Nabi ajar sahabat tadi dengan doa ayat ni. Supaya apa dia? Minta dengan Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan hindarkanlah, peliharalah diri daripada azab neraka. Itu doa yang paling afdal. Nabi ajar pada sahabat tadi dan sekaligus menjadi panduan dan amalan untuk kita. Sebab tu kita jangan lupa doa ni selepas setiap kali sembahyang kita. Itu dia. Supaya doa, dan satu riwayat lagi menyatakan doa ini dibacakan ketika Nabi membacanya di saat melaksanakan ibadat tawaf dekat rukun Yamani. Kemudian Nabi pun membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Ini satu riwayat ada mengaitkannya. Maka inilah doa yang sebaik-baik untuk kita amalkan dalam meletakkan diri kita supaya apa dia? Supaya kita menjadi kalangan hamba-hamba Allah yang jelas matlamat kehidupan kita. Yang mana kita ini dunia pun kita berhajat, akhirat pun kita berhajat. Jangan kita hanya nampak dunia sampai ke kita lupa tuntutan akhirat, lalu kita rakus mengikut nafsu serakah kita, akhirnya kita sendiri melakukan kerosakan demi kerosakan. Dia sebut rosak ni tak nanti nampak terang-terang secara katok ni pecah tu pecah ni, tak. Maksud kerosakan ni apabila berlakunya gerak kerja kehidupan apabila yang haram dihalalkan. Tak. Termasuk dah. Ataupun kezaliman yang menjadi-jadi seperti macam penindasan yang kita sebut contoh di Indonesia yang terdekat yang kita ceritakan tadi. Termasuk dalam negara kita juga hampir-hampir ke arah itu pada hari ini. Sebab ada golongan yang cintakan dunia sampai demi untuk capai matlamat individu dan peribadinya, akhirnya apa dia? Melakukan kezaliman tanpa disedari. Dia menzalimi orang lain. Dengan keadaan begitu dia beri kesan pada sudut ekonomi negara. Pelabur tengok, tak stabil Malaysia ni, tarik semulalah pelaburan. Nak kata apa? Tak. Orang negara susah selalu jadi. Ekonomi tidak aktif, ekonomi jadi lembab dan sebagainya. Semuanya itu faktor perjalanan politik. Sebab pelabur dia tengok macam mana kestabilan politik. Tak. Kalau politik tak stabil, maka akan berlaku kelembapan ekonomi, tidak akan aktif dengan baik. Maka sebab itulah kita ni kena sama-sama membina kekuatan dan kesatuan umat Islam. Sepatutnya begitu. Tolaklah sikap jahiliah hak dulu-dulu tu, berideologi yang macam-macam, bertaksub puak macam-macam. Tolaklah. Sekarang ni tak ada dah masa-masa begitu. Kita bersatu umat Islam, itulah yang paling afdal. Dah. Hak ada yang ni wasagong, masalahnya wasagong. Wasagong ni apa? Buah gong tu ada, ego. Buah ego ni tak boleh perendah ke diri. Buah ego ada ni perangai iblis lalu. Dah. Terang-terang Allah sebut dalam Quran, iblis ni dia jadi kafir sebab apa? Gong dia, takabur. Ceritanya Allah sebut dalam Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintah kepada para malaikat dan penghuni langit, hendaklah kamu beri penghormatan kepada Adam, makhluk yang aku ciptakan ini daripada tanah. Lalu malaikat akur, terima arahan Allah, hormat mereka kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis, aba, dia enggan, wastakbara, dia mari timbul takabur. Lalu Allah labelkan dia makhluk apa dia? Wa kana minal kafirin, termasuklah dia daripada makhluk yang kafir. Tak. Apa yang gongnya iblis ni? Sebab dia rasa dia mulia, dia rasa dia hebat. Dia daripada api, Adam daripada tanah, dia rasa komas panah. Tak, komas panah, api tunduk pada tanah. Ini ada satu hadis yang membicarakan kisah dia berdialog dengan Allah Ta'ala. Lepas tu yang kedua, dia rasa dia ni, dia senior, orang lama, kena hormat pada junior.
Itu golek dah. Kehidupan kita semasa gitu juga. Alam pekerjaan, senior nak hormat junior, bertuah lah. Dah. Ataupun di sekolah, senior nak hormat junior, bertuah lah. Ragging ada lah junior. Tak, maknanya contoh. Maka begitulah iblis ni, dia rasa apa dia senior, orang lama, makhluk lama dah diciptakan Allah. Kemudian dia dah ilmu tinggi, dia dah di alam langit sana, tengok syurga neraka, tengok Allah Ta'ala dah, ibadat rasa banyak dah. Tiba-tiba suruh hormat pada Nabi Adam, baru diciptakan Allah Ta'ala, tak ada apa-apa lagi, tak ada pengalaman hidup lagi. Dia main wasagong dia. Akhirnya apa dia? Wastakbara, takabur dia. Bila takabur, akhirnya Allah sisihkan rahmat dalam kehidupannya apa dia, lalu dia dihalau keluar daripada syurga Allah Ta'ala. Itu je puncanya. Namun begitulah realiti kehidupan kita pada hari ini. Hak jadi kelehing tu, hak balah duk mari tak kena semua tu sebab gong je. Ego tak habis. Dan nak sasaran ni ego tak habis. Kembali pada Al-Quran lah, kembali pada As-Sunnah. Hak tu je petua dia, hak tu je penawar dia. Tengok hak mana ikut Quran dengan Sunnah, hak tu lah kita ikut. Ni nak ikut, hak ni nak liberal, hak ni nak sekular, sampai ke sudah lah, dah selesai jawab dia. Sebab tu saya kata, bila manusia ni ada angkuh sombong dia, tak ke mana juga, tak ke mana. Allah akan binasakan, Allah akan hancurkan kehidupan. Maka sebab itu ayat ini cukup comel memberi teguran, walaupun ia bersifat doa, tetapi tersirat di sebalik doa tadi dalam memberi kefahaman kepada kita bagaimana Allah mengajar prinsip kepada orang-orang yang beriman supaya mereka ada kehidupan yang fokus dunia dan akhirat, bukan nampak dunia saja. Sebab itulah Allah menyusuli ayat 202 dengan menyatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang akan memperolehi bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya. Allah Ta'ala telah menyatakan suatu jaminan melalui ayat ini terhadap orang-orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mendapat kebaikan dunia akhirat, maka Allah tidak mensia-siakan mereka. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada mereka, iaitulah mereka akan dapat keberkatan. Ini yang penting ni, kehidupan kita nak berkat aja sebenarnya. Kalau main harta banyak, bergunung-gunung, pangkat besar, meninggi jawatannya, tapi tak ada berkat, tak guna sekapel kok. Sebab apa? Sebab tiada kebahagiaan, tiada keharmonian. Sebab itulah kita ni, bila kita ada keseimbangan dunia akhirat ni, maka kita akan nampak mana kehidupan kita yang sebenarnya. Tapi ada orang, dia bila dah kejar ke dunia ni, dia akan dapat satu kejayaan pada sudut pandangan mata manusia yang tertipu dengan dunia ni. Dia akan nampak berjaya, hebat, pangkat besar, harta banyak. Tapi ada satu perkara yang dia tak perasan, yang dia tak sedar, adakah di sebalik itu dia dapat ke tidak kesejahteraan dan ketenangan? Ada tak? Kalau dia tak dapat benda tu, tak guna sekapel pun. Tak harta menggunung tinggi tapi tak berkat. Ibadat dia tak tenang. Tak nak melazimi solat 5 waktu berjemaah. Maka rugi lah. Tak, harta banyak saja. Tak, pangkat besar saja, tapi solat berjemaah pun tak mampu nak didirikan. Tak, ataupun nak baca Quran pun tak sempat. Ataupun nak berzikrullah pun tak sempat. Itu tanda ada tak betul. Tak, kaya saja, harta banyak saja, pangkat besar saja, tapi nak buat perkara-perkara itu tidak ada keberkatan, tidak ada rahmat. Rugi lah. Tak, hak kita nak sebenarnya matlamat hidup kita ialah ketenangan, keharmonian. Itu tanda keberkatan. Tak, itu maksudnya. Ramai orang yang terpedaya dengan dunia hari ini, dia duduk kejar, dia menyangkakan dengan mendapat harta banyak itulah satu kepuasan dan satu kejayaan. Tidak, tak semestinya. Maknanya sebab itulah Allah ajar kita melalui doa ni supaya ada keseimbangan. Dunia akhirat ni itulah yang Allah perintahkan kepada kita
supaya kita mampu mengecapinya. Sebab Allah Ta'ala sebut apa? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Bila mereka mampu seimbangkan dunia dan akhirat ini, memenuhi kehendak Allah, maka dia akan dapat apa yang mereka usahakan itu. Di sebalik ayat ini, itulah keberkatan. Keberkatan. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah amat cepat hitungannya kepada para hamba-hambanya. Iaitulah Allah tidak mensia-siakan apa yang diusahakan, apa yang dikorbankan oleh para hambanya tadi, lalu mereka dapatlah apa yang mereka lakukan itu. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menampilkan sifatnya, menzahirkan sifatnya yang maha sempurna, yang maha agung, dengan mengurniakan apa yang sepatutnya dikurniakan kepada para hambanya. Apatah lagi dalam kehidupan kita ini di dunia ini sebagai suatu persinggahan, yang mana pasti kita akan mati dan kita akan dibangkitkan semula pada hari akhirat, dan kita akan berkumpul dan berhimpun di padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah situasi kita dalam keadaan pelbagai yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ada dalam keadaan yang berkeruk dahinya, yang resah gelisah keadaannya, dan dalam keadaan takut. Sebab apa? Sebab menunggu giliran untuk dibicarakan itu, dia nampak dah waktu sebelum sampai giliran dia tu, hak yang ke depan tu buat bicara tu, nampak dah teruknya bagaimana keadaan seksaan ataupun ngerinya keadaan yang menakutkan ketika berlakunya peletakan dan keputusan Allah Ta'ala tadi. Macam kita dah duduk dalam kandang mahkamah, debar perut kita ni ketika dibicarakan. Hai, padahal kita dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan tidak melakukan kesilapan, tiba-tiba kita debar. Sebab apa? Tengok, lawyer ni jenis lawyer buruk belaka. Contoh, dia pandang pusing, hak betul jadi salah, hak salah jadi betul. Susah kita, debar perut kita. Akhir sekali kita cemah. Tapi dalam mahkamah Allah tak akan berlaku begitu. Siapa salah tetap salah, siapa betul dia akan dapat hak dia. Sebab mahkamah Allah mahkamah yang adil. Allah tidak akan menzalimi makhluknya pada hari akhirat. Maka pada waktu itu memang manusia dia masa ni dah tak ada buah gong dia ni. Hak atas dunia gong sombong sagong dia tu, atas dunia hebatlah. Akhirat di padang mahsyar tak ada dah buah sagong ni. Buah gong ni tak ada dah. Dia baru tahu langit tinggi rendah. Dia tahu Allah. Allah tu macam mana kuasanya. Maliki yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Waktu tu nak panggil, hak jenis ada kuncu-kuncu anak buah, tak ada dah masa tu. Hak ada pekerja-pekerja bawahan dia, tak ada dah. Sebab apa? Masing-masing seorang dia masing-masing. Nak jawab apa depan Allah Ta'ala? Hak ni yang Allah sebut dalam surah Yasin ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ni aku tutup mulut-mulut mereka manusia ni. Pada hari yang sama itu juga tangan-tangan mereka bercakap. Sama ada tangan tu mendakwa ataupun menjadi pembela kepadanya. Kaki disaksi, wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan itu. Maka waktu itulah baru tahu langit tinggi rendah, baru tahu mahkamah Allah Ta'ala ini seadil-adil bicara ketika yaumul mahsyar. Sebab itulah dalam menunggu tu macam-macam keadaan. Ada yang peluhnya parah buku lali, ada yang peluhnya parah lutut, ada peluhnya parah pinggang, parah dada, dan ada peluhnya yang menenggelamkan dirinya sendiri. Gambaran cemasnya dan juga panasnya ketika menunggu pada hari mahsyar, sebab matahari sejengkal di kepala. Inilah hadis yang sahih yang menceritakannya. Bagaimana gambaran orang-orang yang dalam menunggu giliran untuk dibicarakan di hadapan Allah Ta'ala. Namun ada golongan yang mendapat pengecualian daripada kedudukan itu. 7 golongan manusia yang Nabi sebut. Ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat. Siapa dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Kalau jadi pemimpin pemerintah yang adil, maka besar fadilat dia. Sebab apa? Hari akhirat esok dia golongan yang pertama dapat naungan Allah Ta'ala.
Hak kita takutnya apa dia? Pemimpin yang tak adil ni. Tu yang takut tu. Tak, hak ni mula-mula sekali kena khenyek ni. Tak, begitu ibarat dia. Hari akhirat esok. Yang kedua, golongan lelaki yang hati terikat dengan masjid, rumah Allah. Ni golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, dua orang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana dunia. Ada orang dia jumpa orang tu, jumpa sebab apa? Urusan apa? Nak projek contoh. Nak bina networking, kabel, nak projek tu projeknya. Tapi kalau dia jumpa kerana Allah Ta'ala, kerana urusan agama ataupun kerana untuk dapat redha Allah, maka dia akan termasuk golongan yang ketiga ni. Golongan yang keempat, pemuda yang aktif beribadat kepada Allah Ta'ala. Nabi mengkhususkan secara khusus orang muda. Supaya apa dia? Orang muda ni biasa hidup di lara. Enjoy. Sebab apa? Dia rasa panjang lagi umur ni. Maka dia pun nak seronok-seronok. Tapi bila orang muda ni, waktu hidup dia fokus ibadat. Dia tak lari daripada beribadah kepada Allah. Maka dia akan tergolong golongan yang keempat ni. Golongan yang kelima, seorang lelaki yang diajak oleh perempuan cantik rupawan untuk berzina dengannya, maka dia kata apa dia? Inni akhafullah, aku takutkan Allah. Sedangkan peluang dia ada untuk dia berzina pada waktu itu, tapi dia kuat iman, dia tolak seruan untuk berzina tadi. Itu dia. Yang keenam, golongan yang duduk berseorangan dalam keadaan mengenangkan kebesaran Allah, mengenangkan kesilapan dosa-dosanya, lalu mengalir air matanya, menangis kerana takutkan Allah Ta'ala. Dan golongan yang ketujuh, mereka yang berinfak, bersedekah, yang dihulurkan tangan kanan, tangan kiri tak nampak. Maknanya apa? Ikhlas dia. Maka ni 7 golongan ni, dia akan dapat naungan pada hari akhirat. Pada hari mahsyar esok, dia terlepas daripada apa dia? Daripada fitnah matahari sejengkar di kepala, dan juga fitnah takut dia dalam keadaan menunggu giliran untuk dibicarakan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah bila kita menyedari akan kedudukan dan hakikat itu, maka kita kena berusaha melakukan persiapan dengan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita ini, agar kita ini ada bekalan yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Ayat ini Allah Ta'ala menyebut, dan sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan dalam ibadat haji. Ayat ini dia berkenaan dengan situasi di Mina. Ketika berada di Mina, maka Allah Ta'ala memerintahkan supaya menyebut ataupun berzikir kepada Allah Ta'ala. Iaitulah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah dinamakan hari-hari tasyrik bagi kita ketika berada pada hari raya haji. Namun bagi mereka para jemaah haji, pada hari-hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepada mereka supaya apa dia? Sentiasa berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana waktu itu dalam keadaan manusia sedang sibuk untuk apa dia? Melakukan urusan. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh ingat kepadanya supaya dekatkan diri kepada Allah pada waktu itu. Di samping dengan mengingati Allah, membaca Quran, dan berzikir, beristighfar dan sebagainya. Maka dalam hal ini dihuraikan pada nota kaki pada kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, iaitu selama 3 hari yang terkenal dengan nama hari tasyrik, dari hari yang ke-11 hingga hari yang ke-13 Zulhijjah. Maka ni hari-hari yang dituntut untuk para jemaah haji, supaya mereka menyebut-nyebut nama Allah, berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesiapa yang bersegera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka tiadalah berdosa. Itulah bergerak awal. Ni khusus bagi para jemaah haji. Kalau mereka nak bergerak awal dari Mina selepas melontar jamrah, Jamratul Aqabah, maka dia boleh nak balik awal pada waktu itu. Tidak berdosa, tidak salah bagi mereka. Boleh kalau hendak balik awal. Cuma dia kena bayar dam sahaja. Dia kena bayar dam sahaja. Orang Arab selalunya buat begitulah. Biasanya maka dibenarkan untuk dilakukan oleh Allah. Maka
tidak boleh orang kata apa, marah kepada mereka ataupun berpandangan buruk kepada mereka. Sebab Allah Ta'ala sebut detail begini sebab ada jenis perangai uduh PA. Manusia uduh PA. Dia mari letak cakap desah-desuh dia kata. Warna balik awal dia cerita macam-macam. Sehingga timbul sangkaan buruk. Sehingga timbul apa? Boleh timbul perpecahan. Tapi Allah beri jawapan. Siapa nak balik awal boleh, tapi bayar dam. Tak bayar dam. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Kalau dia nak tinggal lagi situ tak apa. Tidak ada masalah juga. Limanittaqa, bagi mereka yang takutkan Allah, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Itu adalah dengan menjaga hukum yang tadi disampaikan oleh Allah Ta'ala. Yang asalnya sepatutnya ialah bagi selesailah dulu belaka semua. Cuma kelonggaran bagi mereka nak balik awal tadi, maka Allah Ta'ala bagi keizinan, tapi dia kena bayar dam. Sesiapa yang hendak tinggal selama 3 hari di sana, maka mereka hendaklah menjaga takwa mereka. Jangan mereka tinggal lama di sana tetapi kerana mereka bosan. Mereka buat pula perkara yang lara, padahal waktu itu perlulah digunakan untuk beribadat kepada Allah. Allah mengingatkan supaya 3 hari berada di sana, ambillah manfaat untuk apa? Mengingati Allah, beribadat kepada Allah. Jangan ambil peluang untuk duduk sana hanya buat selek saja ataupun hanya sekadar untuk memenuhi syarat saja. Kemudian zikirnya tidak, apa pun tidak, akhirnya rugi dia. Itu maksud dia. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan menjaga hukum-hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Ayat ini disampaikan di hujung-hujung pengajaran mengenai haji dalam surah Al-Baqarah ini. Ini mengingatkan kita bahawa kita kena terus menjaga takwa kepada Allah walaupun telah selesai menunaikan ibadat haji. Janganlah masa buat ibadat saja kita sedar dan takwa, tetapi di luar ibadat kita tinggal pula aspek takwa ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah ibadat haji juga antara proses untuk membina dan memperkukuhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sana ada banyak konsep ibadat ini yang memberi cabaran dan ujian kepada keimanan kita. Sebab ibadat haji ni ibadat yang guna apa dia? Kudrat. Banyak guna kekuatan tubuh badan kita, di samping berhajat kepada kekuatan roh juga. Nak kena sabar. Tak sabar dengan penat kita buat ibadat tu, sabar dengan kerenah manusia. Kerenah manusia macam-macam. Tak, yang pernah kita kongsi cerita pengalaman saya sendiri, tak, juga kisah-kisah yang berlaku, macam-macam. Pernah saya melihat waktu ketika buat haji tu, kesian pak cik tu, saya seorang Pakistan masanya. Ketika masa di jamrah tu melontar tu, padahal sistem dah diajar lepas melontar laluan khas tu untuk lalu supaya tidak bertembung, supaya tidak bolok. Tapi boleh pok-pok ni hak tak ada sistem ni, sama ada orang kulit hitam ke, pok-pok Arab hak badui ke, dia pusing semula. Bila pusing, bertembunglah kawan nak masuk ni. Dah, kena pak cik tu berumur dah. Pakai ihram, sampai cabut ihram. Maknanya apa? Tak ada sorak benang pada dia. Allah kesian. Kita nak tolong pun tak berani, takut apa? Kita takut terperangkap sama. Kena asok dia orang tu. Dan jatuh tak bangun dah kita. Maka tengok bagaimana cabaran, ujian sabar, psikologi kita nak kena kuat, minda kita nak kuat, kena macam-macam tak. Sama juga kisah-kisah kita dengar masa melontar jamrah, ada lepo selipar, lepo batu kasar, lepo payung, ada, bukan cerita dongeng, betul kita nampak sendiri. Nak kabur semangatnya melontar jamrah, nak lepo setan ni, sampai ke lepo payung-payung, ke lepo juga. Selipar, batu kasar-kasar lepo. Macam-macam pesen dah. Cuma ni mujur kat jamrah tu comel dah dia buat. Tempat melontar tu ada dah lapisan bertingkat. Taklah bolok sangat. Dulu masa setekat tu Allah nyaknya tengok, kesian tak maksudnya. Maka sebab tu ibadat haji ni berhajat kepada apa dia? Kekuatan fizikal, kesihatan tubuh badan, sabar yang tinggi, psikologi yang sihat, maksudnya minda yang kuat untuk kita berhadapan dengan macam-macam ujian tadi. Sebab itulah siapa yang ada kemampuan ibadat haji buat awal, umur masih orang kuat lagi, itu yang paling afdal. Kalau dah kita berumur ni, jawab dia
cabarannya tinggi. Besar, takut kita nak berhadapan dengan keadaan dan suasana itu. Maka sebab itulah kita kena berusaha sedaya yang mungkin untuk ke arah yang lebih baik jaminan ibadat kita ini. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita persiapkan bekalan yang cukup, yang banyak di alam dunia ini, sebab kita semua akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sekadarnya untuk pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini menjadi manfaat dan pedoman serta bimbingan dan petunjuk buat kita semua, agar kita dalam keadaan mendapat redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sekadarnya, yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tak didengari olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.